Okey, baik. Kita nak kembali bersama dengan Dr. Rosmi. Okey, doktor, tadi kita dah lihat tentang selebriti, tentang orang yang matang. Sebaik kami juga membicarakan tentang hal buli pun kami masih lagi mampu tergelak. Tapi apa yang menjadi lebih serius adalah bab kata doktor tadi, ianya melalui evolusi. Yang paling kita risau sekarang ini adalah generasi seterusnya. Anak-anak kita yang jiwanya masih belum kental, masih lagi rapuh untuk menghadapi isu buli seperti ini. Peranan ibu bapa dan bagaimana persediaan mereka. Doktor. Prof. Okey, berkenaan dengan peranan ibu bapa dan ahli keluarga, saya rasa yang pertama sekali kita perlu melihat emosi ataupun cuba meramal, cuba membuat tafsiran kepada emosi yang dialami oleh anak-anak. Kadang-kadang anak-anak tak mau bercakap, anak-anak tak mau pergi sekolah, anak-anak mau pergi sekolah. Jadi itu sebenarnya tanda-tanda tu. Dia tak nak berkawan dan sebagainya. Mungkin dia sedang dibuli. Begitu juga dengan anak-anak remaja. Mungkin pattern dia sama. Dia tidak mahu berkawan, selalunya aktif dalam media sosial, tiba-tiba tidak aktif. Begitu juga dengan orang dewasa. Di tempat kerja, memang kita selalu dengar cerita-cerita buli di tempat kerja. Jadi mungkin dia tak nak pergi kerja, ponteng kerja, selalu dapat surat cuti sakit dan sebagainya. Ini adalah satu benda-benda atau perkara yang kita kena membuat tafsiran daripada emosi, daripada pelakuan itu, supaya kita memahami keadaan mereka, adakah mereka sedang mengalami masalah buli itu. Prof, bila kita cakap tentang mereka yang mengalami masalah buli ni, kalau sakit, Prof, kita tahu kalau kita patah kaki, di mana bengkaknya, di mana lukanya. Tapi apabila kita bercakap tentang buli ni, kesannya mungkin tak nampak dan tak tahu. Bagaimana cara untuk individu yang dibuli ini juga boleh mendapatkan bantuan seterusnya? Okey, tentang bantuan saya rasa memang terlalu banyaklah kan di pihak Kementerian Kesihatan sekarang ini. Sebenarnya juga dengan COVID pandemik ni, kita dapati terlalu banyak talian yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan, Kementerian Perpaduan, Kementerian Kependudukan, Kementerian Wanita. Di universiti sendiri pun banyak ada talian. Di UKM sendiri ada talian-talian yang mana kita menyediakan, ialah orang boleh datang berjumpa kan. Jadi orang hanya gunakan telefon ataupun gunakan sosial media untuk mendapatkan pandangan dan juga nasihat daripada pakar. Memang ada. Tekan saja 1,500 ke, adalah nombor-nombor tertentu. Saya rasa dah tahulah kan tentang nombor ni. Jadi sila dapatkan. Saya rasa perlulah kita dapatkan bantuan daripada pakar lah untuk mengatasi dan juga untuk berkongsi masalah yang kita hadapi. Fahril, bermakna kita perlu sentiasa peka untuk melihat dan mengetahui keadaan anak-anak kita, rakan-rakan kita, ahli keluarga kita, agar mereka yang dibuli ini boleh keluar untuk mendapatkan bantuan. Kalau kita dengar laporan tadi, kita cakap tentang bagaimana perkataan itu lebih tajam daripada mata pedang. Tapi hari ini bukan saja perkataan, tetapi penulisan juga. Kerana ramai orang kata netizen-netizen yang kadang-kadang menggunakan fake account dan sebagainya turut melakukan buli cyber ini. Fran mungkin boleh kongsikan pengalaman Fran sendiri. Kalau dekat sekolah dulu dibuli secara fizikal oleh rakan-rakan ataupun melalui perkataan. Tapi hari ini kita sebagai selebriti juga mungkin tak terkecuali daripada dibuli secara cyber. Kalau Fran ada pengalaman-pengalaman tersebut yang nak dikongsikan juga kepada penonton. Fran boleh tolong unmute? Kita tak dengar suara. Okey. Hello. Terima kasih. Sorry. Teruskan. Okay. Jadi Fran pun dulu, masa Fran bertanding untuk Miss Universe Malaysia pun, Fran pun jadi antara mangsa cyberbully. And pengalaman tu memang sangat teruk lah in a way, sebab dia macam affect me and my performance, Tapi Fran rasa macam, in a way, apa yang buat Fran rasa macam I shouldn't let this become something yang affect my performance, sebab kita tak boleh nak faham yang bukan semua orang boleh terima kita seadanya. So for me I respect everyone's punya opinion, and kalau orang nak bagi criticism in a way yang membina, memang Fran akan ambil. Tapi kalau I rasa benda tu adalah negatif, I will just let it, put it aside. Sebab memang every day Fran memang kena jadi mangsa bully, like cyber bully every day throughout my competition, and I cannot get away from it. Macam tak boleh lari dari benda tu, because you are in the industry, and I just have to accept the fact that this is what I have to go through. So I just be grateful apa yang Fran ada, all the supporters, and just put aside apa yang negatif.
Yeah. Okey, baik. Fran sendiri kata dari semasa ke semasa, setiap kali anda mungkin berkongsi sesuatu, kita nak tahu juga sebagai seorang yang terkenal, selebriti, bagaimana Fran mencari kekuatan ataupun membezakan antara satu dengan lain di antara kritikan dan juga sesuatu yang boleh diterima. Bagaimana tu, Fran? Bagi Fran, kalau orang nak kritik pasal, for example, if they want to say, oh, Fran look beautiful in straight hair, but maybe you can try like curly hair, like for example, me just small. But instead, kalau orang cakap macam, muka you buruk lah, you kena buat ni, ataupun cakap macam, kenapa you boleh jadi Miss Universe Malaysia, muka you tak lawa, everything. So that is very negative. That is just orang nak put you down. So there's a different dari membina and also memang kritik nak menjatuhkan you. Jadi bagi Fran, benda macam tu, it's something that you nak terima ke tak. Tapi as a person yang I told myself I don't want to be mangsa bully sebab I nak jadi orang yang berjaya and I nak inspire more people that people can say whatever they want but you can prove them wrong and just be nice to them. Itu yang kita nak dengar tu. Yeah. And just prove them wrong and just be nice because by the end of the day diorang ikut your perkembangan kan. So maybe slowly diorang akan get inspired by your story and in a way they will stop all this judgment. Saya kira Fran dah memberikan satu kata-kata semangat juga kepada penonton-penonton yang mungkin mengalami situasi yang sama ketika ini. Prof, mungkin di penghujung perbincangan kita, kalau Prof nak kongsikan sesuatu kepada penonton-penonton kita, bagaimana sebenarnya kita boleh mendepani masalah ini walaupun ia berevolusi, selagi manusia hidup, buli ini akan sentiasa ada, tapi bagaimana cara untuk kita mengurangkan ataupun kita mengelakkan diri kita daripada dibuli, Prof? Rumusannya. Okey, saya rasa saya nak bagi 2 tips lah. Yang pertama sekali, sometimes kita kena jadi orang bodoh lah. Maksud bodoh lah, buat kengkut lah. Maksudnya, buat tahu je lah. Buat pekatkan telinga, buat bodoh je kan. Sebab kadang-kadang kita lihat dari segi psikologi pembuli ni, sebenarnya mereka ada masalah tu. Orang yang membuli ni memang ada masalah. Dia dalaman dia tak apa settle ataupun dia tidak yakin dengan diri, jadi dia terpaksa menyalurkan keadaan yang tidak sempurna dalam diri itu kepada orang lain. Jadi kita kena anggap mereka sebenarnya orang yang bermasalah, itu je. Kalau kita rasa dia tu lemah, sebenarnya dia lemah, maka kita akan kuat. Kalau kita rasa kita lemah dan dia membeli itu kuat, maka kita akan lemah. Jadi kita kena kuatkan diri kita juga sebagai orang yang memang kita tahu kita lemah, tetapi kita kena kuatkan diri kita bahawa kita tidak lemah sebenarnya. Yang lemah dia sebenarnya. Itu adalah satu benda yang penting kita kena ingat. Okay. Baik, sekali lagi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita. Satu pengisian yang ringkas tetapi padat. Terima kasih sekali lagi Profesor Dr. Rosmi Ismail dan juga Francisca Luhong kerana bersama kita pada hari ini. Ingat tadi pesanan Terima kasih. bagaimana. Jumpa lagi. InsyaAllah jumpa lagi Prof dan juga Fran. Dan kalau tadi Fran dah kongsikan bagaimana dia tak nak jadi mangsa buli, nak jadi seorang yang berjaya, kita kena kuatkan, tanamkan iltizam dalam diri kita itu. Dan apa yang Prof katakan tadi juga, kadang-kadang kita perlulah buat-buat tak tahu, buat-buat dalam orang kata kurungannya buat-buat bodoh. Kita buat pekak aja. Ambil yang baik dan ketepikan apa yang boleh kita anggap sebagai sampah untuk hidup kita ni sebenarnya.